Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5, bab 9, Malaysia dalam kerjasama antarabangsa. Di bawah tajuk kecilnya, Negara-Negara Selatan. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa, ada 5 pertubuhan yang akan dipelajari. Yang pertama Commonwealth, yang kedua PBB, yang ketiga NAM, yang keempat Negara-Negara Selatan dan yang kelima OIC. Baiklah, hari ini cikgu akan menyentuh dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan pertubuhan Negara-Negara Selatan. Di bawah tajuk Negara-Negara Selatan ada 3 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, latar belakang negara-negara selatan. Yang kedua, matlamat negara-negara selatan. Yang ketiga, sumbangan atau peranan Malaysia dalam negara-negara selatan. Okey, kita lihat. Yang pertama dahulu, latar belakang negara-negara selatan. Negara-negara selatan juga dikenali sebagai negara-negara dunia ketiga. Ingatlah, pertubuhan negara-negara selatan juga dikenali sebagai apa? Negara-negara dunia ketiga. Pertubuhan negara-negara selatan ni ahlinya mempunyai banyak persamaan. Di antaranya, yang pertama latar belakang ekonomi, yang kedua pernah dijajah oleh kuasa barat, yang ketiga tidak mempunyai kepakaran dan modal untuk memproses bahan mentah. Jadi ada beberapa persamaan. Negara-negara selatan ada 3 persamaan. Yang pertama latar belakang ekonomi, yang kedua pernah dijajah oleh kuasa barat, dan yang ketiga tidak mempunyai kepakaran dan modal untuk memproses bahan mentah. Negara maju mengenakan syarat perdagangan yang tidak adil kepada negara-negara selatan seperti kawalan terhadap harga bahan mentah dan pengenaan kadar faedah yang tinggi. Okey, matlamat negara-negara selatan ada 2 sahaja yang utama. Yang pertama, mengatasi harga ekspor bahan-bahan mentah. Mengatasi harga ekspor bahan-bahan mentah. Dan yang kedua, meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknikal di kalangan negara-negara anggota tanpa bergantung kepada negara-negara maju. Kerjasama ekonomi di kalangan negara-negara anggota dan juga kerjasama teknikal. Mereka tak mau bergantung pada negara-negara maju. Jadi ada apa matlamat? 2 matlamat. Yang pertama, mengatasi harga ekspor. Yang kedua, kerjasama ekonomi dan teknikal. Okey, seterusnya kita lihat peranan atau tanggungjawab atas sumbangan Malaysia dalam negara-negara selatan. Yang pertama, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad memberi idea penubuhan Suruhanjaya Selatan-Selatan semasa sidang Kemuncak 6 di Zimbabwe pada tahun 1987. Idea penubuhan Suruhanjaya Selatan-Selatan ni idea daripada siapa? Idea daripada Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Yang kedua, menubuhkan kumpulan G15. Kumpulan apa? Kumpulan G15 dan mengadakan sidang kemuncak G15 di Kuala Lumpur pada tahun 1950. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang sains dan teknologi. Yang keempat, penubuhan pusat pertukaran data pelaburan perdagangan dan teknologi selatan di Kuala Lumpur ataupun singkatannya SITDEC. Dan juga penubuhan sistem keistimewaan perdagangan global ataupun singkatannya GSTP. Dan sumbangan yang kelima, bukan sumbangan yang pertama balik. Sepatutnya 1, 2, 3, 4 dan juga last sekali 5. Sumbangan yang kelima adalah penubuhan kemudahan kredit dan mekanisme kewangan pembiayaan perdagangan. Dalam perdagangan disediakan apa benda? 2 benda. Kemudahan kredit dan mekanisme kewangan pembiayaan. Jadi apa formula untuk peranan Malaysia dalam negara-negara selatan? Formulanya, Mahathir nampak gigi ke-15 sampai duduk keras. Bila dia terduduk keras, bila dia nampak gigi ke-15. Jadi apa formula peranan atau tanggungjawab Malaysia dalam negara-negara selatan? Mahathir nampak gigi ke-15 sampai duduk keras. Okey, tengok perangan formula. Mahathir merujuk pada Mahathir juga, iaitu Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad memberi idea penubuhan Suruhanjaya Selatan-Selatan di dalam sidang Kemuncak 6 di Zimbabwe. Nampak merujuk pada 6, iaitu sidang Kemuncak 6 di Zimbabwe.
Gigi ke-15 merujuk pada G15. Gigi bersamaan pada huruf G di depan. Ke-15 merujuk pada 15, iaitu G15. Penubuhan kumpulan G15 dan juga sidang kemuncak G15 di Kuala Lumpur pada tahun 1990. Sampai merujuk pada sains bersamaan pada huruf SA di depan, iaitu kerjasama dalam bidang sains dan teknologi. Duduk merujuk pada sit that. Duduk ni kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil apa? Sit down. Sit down. Sit down ni merujuk pada sit that. Ingat lah, duduk dalam bahasa Inggeris kita panggil apa? Sit down. Sit down ni merujuk pada sit that. Bersamaan pada sebutan sit dengan D di belakangnya. Sebutan S di depan dengan D di tengah-tengah. Sit that sama dengan, hampir sama sebutannya dengan sit down. Jadi duduk dalam bahasa Inggeris panggil apa? Sit down. Jadi dia merujuk pada sit that. Dan keras merujuk pada kemudahan kredit dalam bidang perdagangan. Jadi apa formula peranan Malaysia dalam pertubuhan negara-negara selatan? Mahathir nampak gigi ke-15 sampai duduk keras. Okey, kita lihat analisis kegerapan 49 untuk Kota 2 adalah SPM 2010 sampai 2019. Tengok warna oranye tu adalah SPM sebenar, warna kelabu bawah tu adalah SPM ulangan. Tengok SPM sebenar yang warna oranye tu dulu. Daripada 2010 sampai 2019 tahun lepas didapati bab 9 ni tak pernah miss langsung lagi di dalam soalan esei yang terakhir, iaitu esei nombor 11. Jadi bab 9 ni adalah merupakan bab wajib soalan, bab wajib keluar satu soalan, iaitu soalan nombor apa? Soalan esei nombor 11 di dalam kertas 2. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk di dalam bab 9 ini. Kerana apa? Kerana wajib keluar soalan esei nombor 11, iaitu soalan esei yang terakhir di dalam kertas 2. Ini adalah merupakan soalan bocor, iaitu soalan bocor nombor 11 ni di dalam bab apa? Bab 9 tingkatan 5. Begitu juga dalam SPM ulangan. Semua naik dalam soalan esei nombor 11 kecuali pada SPM ulangan 18 ulangan, iaitu soalan struktur nombor 4. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat bab 9 ni kerana wajib keluar satu soalan, iaitu soalan nombor apa? Soalan esei nombor 11. Jadi cikgu bagi dah soalan bocor esei nombor 11 tu pada bab apa? Pada bab 9 tingkatan 5. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk dalam tingkatan 5 ni kerana confirm akan naik pada soalan esei nombor 11 di dalam bab 9 tingkatan 5 ini. Jadi tolong bagi perhatian sangat-sangat, confirm dah boleh jawab satu dah soalan esei. Okey, seterusnya kita lihat analisis kegerapan tajuk untuk Kota 2 adalah SPM 2010 sampai 2019. Tajuk apa kita belajar tadi? Negara-negara selatan. Setakat hingga hari ini tajuk negara-negara selatan baru sekali je ditanya, iaitu dalam SPM 2011. Itu pun tak ditanya secara langsung negara-negara selatan, tapi tanya semua pertubuhan. Jadi bermaksud negara-negara selatan ni pernah ditanya sendiri tak lagi? Tak pernah langsung ditanya lagi. Jadi berkemungkinan sangat besar pada tahun ni akan ditanya. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk pertubuhan negara-negara selatan. Okey, baiklah kita lihat contoh soalan struktur. Makanya 2, 4, 4. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya apakah persamaan negara anggota dalam pertubuhan negara-negara selatan. Apakah anda soalan? Persamaan negara-negara anggota dalam pertubuhan negara-negara selatan. Ada berapa persamaan kita belajar tadi? Ada 3 persamaan. Itu latar belakang ekonomi. Lagi yang kedua, pernah dijajah. Dan yang ketiga, ditekan oleh negara-negara barat. Jadi tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Persamaan negara anggota dalam pertubuhan negara-negara selatan ialah dari segi latar belakang ekonomi. Titik. Lepas titik, penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, koma, pernah dijajah oleh kuasa barat. Okey, seterusnya soalan B. Soalan B tanya, apakah sumbangan Malaysia dalam pertubuhan negara-negara selatan? Apakah ada soalan? Sumbangan Malaysia dalam pertubuhan negara-negara selatan. Ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Mahathir nampak gigi ke-15 sampai duduk keras.
Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi kami boleh pembuka kat soalan. Sumbangan Malaysia dalam pertubuhan negara-negara selatan ialah Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad memberi idea penubuhan Suruhanjaya Selatan-Selatan semasa sidang kemuncak 6 di Zimbabwe pada tahun 1987. Titik. Nanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, koma, menubuhkan kumpulan G15. Lepas kedua, ketiga, koma, mengadakan sidang kemuncak G15 di Kuala Lumpur pada tahun 1990. Lepas ketiga, keempat, koma, mengadakan kerjasama dalam bidang sains dan teknologi. Sampai situ sajakah sumbangan Malaysia dalam pertubuhan negara-negara selatan. Ada lagi. Ingat balik formula. Apa formulanya? Mahathir nampak gigi ke-15 sampai duduk keras. Duduk tu merujuk pada apa? Duduk, ingat balik, duduk dalam bahasa Inggeris dipanggil sit down. Sit down merujuk pada sit that diwujudkan. Keras merujuk pada apa? Kredit, iaitu kemudahan kredit dalam bidang perdagangan. Okey, seterusnya tengok soalan C, soalan kebat. Berikan cadangan anda untuk meningkatkan keberkesanan hubungan sesebuah negara dengan negara lain dalam sesebuah pertubuhan antara bangsa. Apa kehendak soalan? Cadangan untuk meningkatkan keberkesanan hubungan dengan negara lain. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Cadangan saya untuk meningkatkan keberkesanan hubungan sesebuah negara dengan negara yang lain dalam sebuah pertubuhan antarabangsa ialah setiap negara anggota perlu bersatu dalam menjaga kepentingan bersama. Titik. Lepas titik, penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi isi kedua kena guna number. Kedua, koma, saling membantu apabila diserang musuh ataupun diceroboh. Titik. Lepas kedua, ketiga, sering mengadakan pertemuan atau mesyuarat. Lepas ketiga, keempat, mengadakan kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial. Okey, akhirnya cikgu nak memberikan satu berita gembira kepada pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ini, iaitu cikgu memperkenalkan buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalam buku poket formula ni mengandungi tajuk-tajuk sport di dalam setiap bab. Sebagaimana kita ketahui, setiap bab mempunyai tajuk-tajuk sportnya masing-masing. Okey, harga bagi sebuah buku hanya RM1 sahaja. Bagi sesiapa yang berminat nak dapatkan kedua-dua buku hanya memerlukan RM8. Hanya memerlukan cuma RM2 sahaja. Siapa berminat boleh menghubungi Syazri di nombor 0137529209. Okey, hanya sekadar itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.